Baik, memang salah satu daripada isu, sebenarnya isu ini adalah isu kelangsungan daripada sidang Dewan terakhir pada pada penggal ke-14. Apabila banyak dibangkitkan permasalahan bekalan air bersih seluruh negeri Pahang, hampir setiap ahli Dewan bangun bila membicarakan soal masalah tempat masing-masing, termasuk yang telah jadi wakil rakyat 20 tahun, 30 tahun. Kawasan UMNO, kawasan BN. Kawasan UMNO bangkit juga masalah. Bangkit juga sebab dah 20 tahun tak selesai. Lepas tu ada yang hampir setiap kawasan, bukan kawasan kita saja yang bangkit, kita ingat kawasan kita je yang ada masalah ni. Kawasan Kuantan saja. Setiap daerah ada masalah bekalan air. Dan telah dibangkitkan secara, saya rasa pada penggal lepas, sidang terakhir penggal lepas telah dibangkitkan hampir semua wakil rakyat yang bercakap. Maka saya bangun, saya mencadangkan kepada kerajaan supaya tubuh satu task force untuk menilai, melihat apa sebenarnya masalah air negeri Pahang. Itu tahun 2022. Okey, 2021. Apa sebenarnya permasalahan air? Jadi buat satu pasukan khas, beri fokus dan tumpuan cari permasalahan utama air, bekalan air seluruh negeri Pahang. Cadangan penyelesaian, termasuk berapa bajet diperlukan, kemukakan, termasuk bentuk satu milestone ataupun satu rangka kerja, satu jarak masa, bila nak baiki, bila nak tukar dan sampai bila boleh selesai. Itu cadangan yang saya bagi. Tapi Menteri Besar kata okey, dan kita boleh terima. Menteri Besar kata tak perlu buat task force ini, dia sendiri buat komitmen akan pergi kepada setiap daerah untuk nak dengar sendiri, nak lihat sendiri dan untuk nak mencari jalan penyelesaian. Ini kenyataan sendiri daripada dia. Itu pada penggal lepas. Alhamdulillah memang dia buat. Kita ucap tahniah lah kepada Menteri Besar kerana komitmen dia cakap, dia buat. Dia pergi ke setiap daerah, maka keluarlah beberapa persoalan dan permasalahan daripada setiap daerah tersebut. Maka dia bagi kepada beberapa jalan penyelesaian daripada 2021 sehinggalah 2026. Maka peruntukan yang diperlukan untuk nak baik pulih seluruh sistem perbekalan air bersih negeri Pahang ini 2.3 bilion diperlukan. Memang besar. Dan kita kena sedar dan kita pun kena terima hakikat bukan kerja mudah. Kita faham kadang-kadang rakyat kita sebagai rakyat ni tak sekali kalau kita sebagai pembangkang memang sedaplah kita bangkang saja lah. Tapi kita kena sedar bahawa kita ni konstruktif. Kita ni pembangkang yang membina. Kita bukan nak menghentam. Kita kena sedar bahawa negeri Pahang ini dia ada sebut itu hari saya pun tak ingat, saya pun tak catat berapa ribu kilometer sepanjangnya pipe seluruh negeri Pahang ini. Itu yang lama. Yang lama, yang sedia ada. Berapa ribu, puluh ribu jugalah kalau tak silap saya. Kilometer, jumlah panjang pipe dalam negeri Pahang ini. Memang panjanglah. Negeri itu besar. Dengan bentuk muka bumi yang mencabar. Ada tanah bukit, ada tanah batu, ada tanah paya dan sebagainya. Maka kerja-kerja untuk nak baik pulih ini ambil masa dan juga perlukan kos yang tinggi. Yang ini kita kena akui. Negeri Pahang ini memang besar, memang sukar untuk kita nak selesaikan dalam masa yang ringkas, yang singkat. Maka apa yang kerajaan perlu buat? Kerajaan kita cadangkan supaya kerajaan cari yang kritikal. Yang mana kawasan yang kritikal, mana kawasan yang boleh kita delay sikit, mana kawasan yang kita rasa boleh buat jangka masa panjang. Maka PAIP telah diberikan tugasan untuk menilai, melihat dan sebagainya. Maka masa menutup baru ni Menteri Besar telah memberikan satu laporan terperinci sedikit bajet dia dan perincian projek-projek setiap DUN
Jadi dia bagi kepada semua wakil rakyat. Saya ada dapat ni daripada sini, kalau mana-mana rakyat yang nak tahu projek bekalan air di kawasan masing-masing, di Dun Berserah ada, di Semambu ada dan sebagainya, boleh kita akan upkan dalam Facebook kita sikit masa lagi. Projek di kawasan Berserah tu utama sekali lah, tapi kalau Semambu nak tengok pun kita akan boleh bagi tu Semambu up. Tugas kita sekarang adalah untuk memantau perjalanan projek ini. Sama ada projek yang dirancang ini dilaksanakan mengikut tempoh masa yang ditetapkan dan mampu menyelesaikan masalah yang melanda. Kita tak nak belanja banyak keluar tapi penyelesaian tak ada, tak selesai juga. Banyak juga projek yang mana projek air ni kita buat, kita repair, kita baiki, tapi tak dapat menyelesaikan masalah. Tidak seperti mana yang dijangka. Tekanan tak boleh naik lah, pipe besar dah tapi tekanan tak cukup pula dah. Semua benda tu perlu pasang lain pula, booster pula, kena pasang tangki pula, tangki lagi besar pula, macam-macam lah. Maka kita nak supaya rakyat sekalian, kali ini kita akan lebih telus, supaya rakyat boleh faham bahawa kita pantau perjalanan projek yang ada kepentingan rakyat. Pipe terutama sekali. Kita akan kemukakan senarai projek di kawasan masing-masing. Macam di kawasan Berserah ni ada beberapa hotspot yang telah black spot yang telah dikenal pasti. Yang mana pipe selalu pecah, yang mana tekanan rendah, dan ada projek yang telah dirancang, ada yang dah siap pun, projek yang telah dirancang untuk nak baik pulih. Perkara dia, bila kita sebut pasal bekalan air ni, dia ada banyak perkara yang kita kena bagikan. Yang pertama, sumber air. Pengurusan sumber air adalah yang key dia. Kalau kita buat pipe cantik apa semua logi, tapi pengurusan sumber air tidak berkesan, maka dia akan tidak dapat menyelesaikan masalah. Contohnya, sumber air sungai atau sumber air tasik atau sumber air bukit dan sebagainya, sekiranya dia program atau projek pertanian pembalakan berleluasa, tidak ada kawalan, sumber air itu akan tercemar. Bila sumber air ini tercemar, dia tidak akan dapat diproses oleh loji rawatan air. Itu satu. Jadi pengurusan sumber air ini tidak berkesan, dia akan jejak habis ni. Ni dia punya starting dia, starting point. Dia menjadi rantaian dia. Bila katalah sumber air ni keruh, bila sumber air keruh, loji rawatan tak boleh rawat. Kena berhenti. Saya rasa loji rawatan air di sekitar Lipis, sekitar Cameron Highland, Raup, banyak berhenti daripada berjalan sepanjang tahun. Sebab kekeruhan. Ini diakui. Air yang terlampau keruh sebab projek ataupun aktiviti-aktiviti huluan yang tidak dikawal. Pengurusan yang pertama. Pengurusan pembalakan, pengurusan pertanian, pengurusan apa lain. Itu yang pertama. Memang betul ada kekangan atau ada kelemahan dari sudut menguatkuasa dan juga menyelia dan menguruskan sumber air. Jadi kita tak dapat nak sumber air yang boleh bekal secara konsisten kepada pengguna. Jadi bila loji rawatan air tidak boleh dirawat, dia akan terus. Yang keduanya, bila sumber air, dia akan pergi pada proses rawatan air. Kita ada, boleh kata setiap daerah mempunyai tidak kurang daripada 3 atau 4 loji rawatan air. Dia ada dalam laporan ni ada, kalau nak tengok satu persatu pun ada, tapi banyak lagi. Setiap daerah boleh kata 2 atau 3 loji rawatan air. Dan loji rawatan air ini perlu diselenggara. Sebab dia dapat air, sama ada air kotor ke, atau sebagainya, dia kena rawat. Maka mesin dia, pump dia, motor dia atau pipe dia akan sentiasa terdedah kepada kerosakan. Jadi kena ada maintenance, kawal selia. Tapi bila tidak ada duit untuk nak diturunkan untuk loji rawatan air untuk kawal selia, maka dia akan berjalan dalam keadaan yang tidak penuh kapasiti dia. Kadang-kadang kalau ada 3 pump boleh jalan 1 saja. Jadi pressure tak cukup. Itulah pengurusan dia, pengurusan kewangan loji rawatan air ini. Okey. Memang ada tapi tak cukup peruntukan untuk nak menyelenggara loji rawatan air. Okey. Termasuklah menggantikan mesin atau pump yang lama. Bajet tak ada. Jadi rosak tak boleh buat. Tak boleh repair. Bila ni repair kena kos yang tinggi. Baik ganti baru.
Ini yang kedua. Kemudian pergi kepada agihan distribution to pipe. Ada pipe yang dulu masa lepas mereka lagi tak ganti-gantinya. Masa dulu memanglah dia punya tekanan dia tak perlu kuat sebab orang tak ramai. Dia tak perlu tekanan kuat sampai kat rumah orang. Sekarang ni tidak ada tekanan tak sampai kat rumah sebab pengguna telah semakin bertambah banyak. Bila dia tambah tekanan, pipe ni akan pecah sebab pipe lama. Bila ganti pipe itu sepanjang saya kita tadi berapa puluh ribu kilometer, kalau ganti semua 2 bilion 3 bilion tak cukup. Jadi dia kena ambil yang mana utama, mana yang pecah dia ganti, mana pecah ganti. Sebab tu jadi masalah bila ganti hari ni pecah sini, besok pecah depan pula. Jalan sikit besok pecah pula satu lagi. Jadi tak selesai lah. Jadi orang kata apa ni pipe ni. Ini nak kata pengurusan yang tidak berkesan ni. Dan kita tidak boleh nafikan juga ada sumber-sumber atau unsur-unsur ketirisan di dalam menguruskan projek, penambahbaikan, pembaikan dan sebagainya. Cuma kita tidak boleh nak pinpoint yang mana satu, kita tak boleh nak tentukan. Sebab kita tengok apabila projek disalurkan peruntukan yang besar tapi tidak dapat diselesaikan dengan baik dan berkesan, sudah pasti ada ketirisan di mana-mana. Itu pengurusan dia.